Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada pelajar-pelajar SPM ataupun pelajar-pelajar tingkatan 4 yang mengikuti kelas matematik, kelas online matematik Cikgu Mimi yang ditaja khas oleh Iqra.my, Iqra Team Solution. Okey. So teknologi company yang disediakan oleh Cikgu Mimi juga. Okey. So bersama kita ada admin Cik Zubair Sulaiman. Dan juga tim operasi kita ada Puan Fairuz Kamila lah. So kalau ada apa-apa berkenaan dengan kelas ni ataupun berkenaan dengan kelas Cikgu Mimi, boleh hubungi dengan tim operasi iaitu Puan Fairuz Kamila di 017 5200 736. Okey. So hari ni kita tak nak bercerita panjang. Kita dah dah masuk kepada 3:10 minit, 3:11 minit. Okay, so kita fokus kepada nak habiskan topik yang kita pegang dah 2 minggu. Dah 2 kali dah kan. So ni kali ketiga, minggu ketiga. Part ketiga kita nak habiskan berkenaan dengan percukaian. Itu bab ke-4, isinya, part ke-5 untuk tingkatan 5. Form 5. So bab ni adalah bab baru. So siapa yang tak ada siapalah. Saya yang ajar. So siapa yang saya adalah pengajar matematik daripada KBSM lah. Silibus KBSM. So sekarang sekarang kita menggunakan silibus KSSM. So silibus KSSM yang adalah silibus baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia KPM lah. So dalam silibus ni ada penambahan bab, ada 2 biasanya untuk tingkatan 5 iaitu matematik pengguna lah. Ada 2 iaitu matematik pengguna, satunya insurance. Insurance ni cikgu dah jelaskan pada kelas-kelas sebelum ni. So siapa yang terlepas mengenai insurance boleh mengikuti video tu dekat page Cikgu Mimi. Okay. So boleh pergi Google, pergi kat Facebook, dia punya search tu, search dia Cikgu Mimi. So cikgu ada recording live tu. So boleh tonton video dekat situ. So siapa yang baru masuk, bolehlah tengok macam mana cikgu ngajar untuk bab insurance. So minggu ni adalah minggu percukaian yang terakhir. So minggu depan kita akan move on kepada topik atau silibus tingkatan 4. Cikgu tak finalize lagi topik apa yang akan diajar untuk kelas online minggu depan. So by hope, tapi cikgu nak maklumkan untuk awal minggu pertama bulan 7 Julai, lebih kurang dalam suatunya 4 bulan rasanya. 4 bulan 7. 3 bulan 7. 3 bulan 7 cikgu terpaksa menunda ataupun menangguhkan kelas tu. Ataupun terpaksa membatalkan kelas tu sebab cikgu terpaksa membawa mak dan ayah cikgu ke pusat pemberian vaksin di Johor Bahru. Okay, so cikgu terpaksa pergi ke JB untuk hantar mak ayah cikgu ke sana untuk divaksin COVID-19. Okay, baik. Okay, so tanpa melengahkan masa, kita teruskan kepada slide kita, iaitu matematik guna percukaian. Okay, minggu lepas kita dah habis sampai kepada insurans percukaian cukai pendapatan. Okay, cukai pendapatan, dan kita dah kira dah macam mana kita nak dapatkan cukai pendapatan ni. Okay, dan pengecualian atau pelepasan cukai. Okay, cuma dekat sini yang subtopik baru ni lebih kepada macam mana kita nak kira kalau ada melibatkan melibatkan gabungan pentaksiran cukai bersama dan cukai berasingan.
So macam mana kita nak dapatkan apa perbezaan antara cukai bersama dengan cukai berasingan. Okey. Secara roughly, biasanya orang tak akan membuat cukai taksiran bersama cukai taksiran bersama untuk cukai pendapatan. Why? Sebabnya kita dapat pelepasan cukai yang sangat sedikit compare cukai berasingan. Okay? So okay. So kalau kita tengok slide ni, okay. So kita tengok Encik Izani dengan Encik Alia kan. Ni ada dua, Encik Izani dengan Encik Alia. Okay, suami isteri. Okay. Baik. So gaji tahunan kita ada 58,600 dan Puan Alia ada gaji tahunan dia 48,000. Okay. So derma yang diluluskan dan zakat fitrah ada kat situ. Dua-dua masing-masing menyumbang dalam zakat ataupun zakat fitrah. Zakat biasanya zakat pendapatan lah, dengan derma yang dibagi kepada badan-badan tertentu. Okay. So untuk pelepasan cukai, so ini adalah pelepasan cukai dia. So kalau pelepasan individu, kita bagi had limit dia 9,000. Untuk gaya hidup 2,500, ibu bapa 3,000, insurans KWSP 7,000. Okay. So macam mana kita nak kira ni? Okay. Mula-mula kita kena tengok kita nak gunakan secara berasingan ataupun bergabung. Okay. Bersama kan? Okay. Kalau bersama, jumlah pendapatan tu kita kena kena gabungkan lah. So contoh kat sini kita ada 58,600 tambah dengan 48,000. So kita ada kat sini 100 lagi ko. Ya, saya kira 58,600 campur dengan 48,000. So kita akan dapat 106,600. Okey, 106,600. Okey, itu untuk cukai jumlah pendapatan kalau kita buat bersama. Tapi kalau berasingan, kita boleh tulis lah berasingan 50,600 campur dengan 48. Kat sini kita berasingan. Okey. Jumlah pengecualian. Lepasan jumlah pengecualian dia kat sini dia bagi berapa ni pengecualian dia. Pengecualian yang diluluskan adalah 800 dan 1,200. So 800. Ya. Okey. Okey, kat sini ada 800 dengan 1,200. So kalau untuk cukai pengecualian cukai ni kita boleh gabungkan terus. So kita dapat 2,000 lah kat sini. Okey, pengecualian cukai ni. Right. So admin tengah letakkan link-link untuk Facebook Cikgu Mimi dan link Telegram lah. So right, untuk pelepasan cukai dia kena tengok kepada had limit dia. Okay, limitation kepada cukai pelepasan cukai tu. Okay, contohnya individu kita ada limit 9,000. Okay, kita ada gaya hidup 2,700 dan 2,500 silap. Ibu bapa 3,000 dan insurans 7,000. Okay, kita tengok. Kita buat yang asing berasingan dulu. Untuk individu Encik Izani dengan Puan Alia dia dapat 9,000 9,000. Okey. Tulis je 9,000 kat sini. Okey, 9,000 dan 9,000. Sebab had limit dia tepat sama. Tapi untuk gabungan dia just dapat 9,000 je. Okey. Dia pelepasan 9,000. Dia tak boleh lebih dia tu. Walaupun dia bergabung bersama. Okey. Lepas tu gaya hidup. Okey, gaya hidup Encik Izani dapat 2,700 tapi dia had limit dia 2,500 je.
So kita ambil 2,500. Okay. So 2,500 dan 2,500. So gaya hidup pun sama, 2,500. Ibu bapa. Okey, ibu bapa Cik Izani bagi 4,000. Tapi dia punya had limit dia 3,000. So Cik Izani dah dapat pelepasan dia RM4,000 saja. Okey. Tapi Puan Alia dapat 1,800. So dia bagi 1,800 kurang daripada had limit dia lah. So ni akan dapat 3,000. Okey, 3,000 dan 2,000, 1,800 lah. Tapi bila gabung pun sama, tetap gunakan had limit dia. Kalau kita tambahkan 3,000 tambah 1,800 dapat 4,800 kan. Okey, tapi tetap sama, dia akan dapat 3,000 saja pelepasan cukai. Untuk insurans dan KWSP. Okey, untuk insurans dan KWSP, so kita ada 3,000 dan 3,000. Okey. So masing-masing 3,000 kan? Masing-masing 3,000 dan 3,000. Okey. Kalau kita tambahkan 3,000 tambah 3,000 dapat 6,000. Ni baru kita boleh dapat kan? Sebab had limit dia 7,000. So 6,000. Sebab KWSP dia lebih daripada limit apa? Kurang daripada limit dia 7,000. So kita dapat 6,000 lah. So pendapatan bercukai. Okey, pendapatan bercukai dia kita kena tolak lah. Jumlah pendapatan tolak dengan pengecualian, tolak dengan pelepasan individu, gaya hidup dan ibu bapa dan juga insurans dan KWSP. So kena tolak lah semua. So kita akan dapat lah nilai dia punya pendapatan bercukai. Kita kira satu-satu Tolak dengan 2,000. Tolak dengan 9,000. Okey, tolak dengan 2,500. Tolak dengan 3,000. Tolak dengan 6,000. Okey. So kita dapat pendapatan bercukai dia 84,100. Okey, kalau Izani buat sendiri, so kita kena kira 58,600 tolak dengan 800 tolak dengan 9,000 tolak dengan 2,500 tolak dengan 3,000 tolak dengan 3,000 lagi. Okey, so kita dapat 4,300. Itu pendapatan cukai untuk Encik Izani saja. Dia tak gabung dengan isteri dia Puan Alia. Okey, Puan Alia 48,000 tolak dengan 1,200 tolak dengan 9,000. Okey, tolak dengan 2,500 tolak dengan 1,800 tolak dengan 3,000. So cuma dia dapat 30,500. Okey. Nampak tak dia punya apa? Perbezaan dia. So kalau kita buat berasingan, dia punya cukai dia punya pendapatan bercukai dia agak kurang daripada dia punya pendapatan bercukai untuk pergabungan. Sebab kita dah dapat pelepasan cukai. Okey. So yang ni kita kena tengok cukai dasar lah. Cukai dasar baru kita boleh tengok. Okay, kita tengok slide yang cukai dasar je. Kita kena tengok cukai dasar dia berapa. Okey. Untuk 84,100 dia dalam kita take note sikit lah kat sini. So senang nanti. Okey. 84,100 ni dia dah dalam ni. Dalam kategori 70,000 hingga 100,000. So maksudnya cukai dasar dia yang pertama 4,600. 4,600 dan cukai berikutnya adalah sebanyak 21%. Okey, 21%. So 21% daripada ni
Dan yang untuk individu ni, kalau kita berasingan, kita tengoklah 40,300 dengan 30,500. So kalau kita ada 40,300 di dalam 35,000 hingga 50,000. So cukai asas pertama adalah 600 dan kemudian kena tambah dengan 8%. Dan untuk 30,500 kita dapat yang kat sini, yang pertama kita dapat 150. Okey, 150 dan berikutnya sebanyak 3%. Jadi kita kira macam ni tu. Okey. So kita just mendapatkan info untuk cukai dasar dia dan cukai ke atas baki berikutnya. Okey. Baik. Okey, dan rebate kena tahu kalau kurang daripada 35,000 dia dapat rebate sebanyak RM400 kat sini. Okey. So kita padam sikitlah. So 4,600 600 tinggal 4,600 600 dan 150. Okey. Yang pertama cukai kat atas baki untuk 70,000 hingga 100,000. So tolak lah. So 100 tolak dengan 84 tolak dengan 84,100 tolak dengan 70,000. Okey, 84,100 tolak dengan 70,000. So baki dia 14,100. Okey, 14,100 ni kena darab dengan 21%. So kata baki 21% darab dengan 14,100. Okey, 14,100. So kita dapat cukai dia lah berapa? Okey, 21 bagi 100 darabkan dengan 14,100. Okey, so cukai dia kat sini sebanyak 2,961. Tambahan cukai kat atas baki dia. Okey, kejap. Yang ni kena ni lah. Okey, yang 40,000, 35,000. 35, 20. Okey. So ni kena ni lah. 800 ni kena tolak ni lah. Okey. 8/100 darabkan dengan 40,300 tolak dengan 35,000. So 40,300 tolak dengan 35,000. Untuk baki dia lah. Darabkan dengan 5,300. Dan yang ni, yang Puan Alia, so dia dapat cukai dia kena ni lah. 3/100 darabkan dengan 30,500 tolak dengan 20,000. So baki dia 10,500. Okey, 10,500. So kita akan kira lah cukai dia berapa kan. Kena kira lah hasil tambah cukai dia berapa. So 8 bagi 100 darabkan dengan 5,300. So jumlah dia akan dapat 424 lah tambahan. Okey, untuk Cik Izani. Untuk Puan Alia kita dapat 10,500. Okay, kita dapat RM315. Okey. Untuk ibat cukai kita hanya bagi kepada pendapatan yang kurang daripada 35,000. So cukai yang kurang daripada 35,000 adalah Puan Alia. Puan Alia dia dapat 30,000 kan. 500. So ibat cukai dia adalah RM400. So kena tolak lah, dapat tolak ibat cukai. Okey. So lepas tu kedua-duanya ada zakat kan. Dia bagi zakat kan.
So zakat dia bagi 230 dengan 65. Okey, 230 dan 65. Okey. So untuk Cik Zani dia tak dapat rebate sebab dia punya gaji, dia punya pendapatan bercukai dia 40,300. Dia takkan dapat tax rebate tax. So dia tak dapat rebate tax, dan juga kalau Cik Zani dengan Puan Alia ni gabung, dia takkan dapat rebate tax. So kalau kita tengok kat sini, zakat dia akan gabung sekali 230 dengan 65 dapat apa So tambah 65, saya dapat RM295. Okey. So macam ni nak dapatkan cukai pendapatan dia? Okey. Cukai pendapatan dia adalah 4,600 iaitu cukai dasar tambah dengan cukai atas baki iaitu 2,961 tolak dengan 295. Okey. So 4,600 okey tolak dengan 2,961 tambah 2,961 tolak dengan 295. Okey. 4,600 tambah dengan 2,961 tolak dengan cukai dia, zakat dia 295. So kita dapat cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah RM7,266. Okey. Dan untuk Encik Zani saja, cukai dia kalau kita buat berasingan, Encik Zani saja dia kena buat pembayaran sebanyak 600 tambah dengan 424 tolak dengan 230 lah. So kita kira macam ni, 600 tambah dengan 424 tolak dengan 230. So kita dapat 794. Itu Encik Zani saja dia punya total dia, cukai yang dikenakan kat atas Encik Zani. Tapi dengan Puan Alia, dia akan dapat kurang ni sebab rebate dia banyak kan. So 150 tambah dengan 315 tolak dengan 400 tolak 65. So kita dapatlah total dia berapa kan. So 150 tambah dengan 315 tolak dengan 400 tolak dengan 65. So kita dapat kosong. So Puan Alia tak dikenakan cukai pendapatan. Cukai pendapatan dia kosong. So maksudnya kalau kita gabungkan semula kita dapat 394. So kedua-duanya just by tu. Okey, nampak ni? Apa perbezaan kalau kita buat taksiran cukai bersama dengan cukai berasingan. So kalau kita buat cukai taksiran cukai bersama, kita nampak dekat sini kita dikenakan cukai yang maksimum. Iaitu kalau kita tengok kat sini Encik Zani dengan Puan Alia, kalau kita gabungkan gaji dia, so dia dikenakan cukai sebanyak 7,266. Compare dia buat taksiran berasingan, Encik Zani satu, Puan Alia satu. Dia buat taksiran berasingan. So dia akan dapat kedua-duanya kalau kita tambahkan cukai yang dikenakan ke atas Encik Zani dengan Puan Alia hanya 794. Jauh kan beza dia? Hampir lebih daripada 1%, 10% lah, 10% daripada cukai yang bersama. Maksudnya lebih kurang 10 kali ganda lebihnya daripada cukai yang sepatutnya dibayar. Itu perbezaan antara kalau kita buat cukai taksiran bersama dan cukai taksiran berasingan. So biasanya orang akan nasihatkan tolonglah buat cukai taksiran berasingan. Sebab apa? Sebab item-item yang kat sini, kalau cikgu highlight kan, iaitu individu, pelepasan cukai individu, gaya hidup, ibu bapa dengan insurans dengan KSP ni, dia ada limit. Dia ada had dia. Dia tak boleh lebih daripada had tu. Contohnya gaya hidup
masing-masing 2,500. Tapi dia just ambil 2,500 je lah. Okay. Individu pun sama. Dia just ambil 9,000 je lah. Dia tak boleh lah ambil ni 18,000. Walaupun dia dua-dua dapat 9,000, tapi dia bila dia gabung, individu dapat satu je. Okay. So itu kelemahan taksiran cukai bersama dengan taksiran cukai berasingan. Okay. So nanti bila awak dah bekerja nanti, so awak akan mengalami benda yang sama lah. Awak akan, kalau gaji awak lebih tu, awak kena dikenaki mendaftar cukai, nombor cukai, taksiran untuk awak taksirkan apa aku kena. Boleh tak dapat pelepasan. Okay. So nanti bila ada isu macam ni, bila dah berkahwin apa semua, so awak kena tengok pakai berasingan ke yang bersama. Okay. Just matematik, C2 matematik untuk percukaian ni dia special sikit. Sebab walaupun awak tak bayar cukai lagi, actually awak diajar macam mana nak mengira cukai. At least nanti bila dah besar, dah bekerja, dah dikenakan cukai pendapatan, and then baru awak tahulah macam mana nak dapat pelepasan cukai tu. Okay. Kita akan bayar, still akan bayar, tapi dia akan berkurang lah sikit bebanan dia. Dan termasuk kalau dia ada PCB kan, lagilah dia dapat pengurangan daripada segi PCB tu. Okay, dia boleh tolak PCB tu. Okay. Okay, siapa nak salin dulu macam mana dia punya ni? Boleh, tak masalah. Boleh salin dululah. So ni pendapatan yang jadual pendapatan cukai taksiran bersama lah dengan berasingan. Bagi masa dalam 10 minit, 5 minit untuk awak salin jadual ni. Ni paling sangat penting jadual ni untuk awak dapatkan. Hello, Cikgu Mimi. Ya, saya. Saya dah tengok dah KSM punya syllabus. Saya rasa dalam 70% saya boleh mula mengajar sebab topik yang 3 terawal tu memang kami mengajar di asas perubatan. Oh, okey, bagus. Cikgu boleh tahu cikgu daripada betul pensyarah mana ni? Universiti mana Puan Zina? Pensyarah universiti, dia panggil UCSI. Oh, UCSI. Okey. Sedaya International, dia upgrade jadi universiti jadi UCSI. Okey, boleh. So maksudnya kita menerima lah dengan ni dengan lega hati untuk cikgu mengajar biologi, boleh? Cikgu? Ya, saya tengok okey dia boleh 70%, cuma dalam yang lain-lain tu bukan tak boleh mengajar, bukan tak boleh cover, cuma saya kena semak balik. Mungkin tahap tu saya kena dilute lagi. Saya kena cairkan sebab bahagian saya mungkin high level of thinking order, so saya kena bagi pemudah lagi untuk peringkat sekolah macam tu. Boleh. Memang betul lah kata cikgu, benda sama diulang sampailah ke akhir hayat. Tengok student betul siapa yang mengambil biologi dalam ni ada 15 lebih kurang 13 orang ni student SPM ni. Siapa yang ambil biologi, okey, Puan Zina akan willingly akan mengajar biologi. Okey, so nanti Puan Zina akan set up kelas biologi untuk ni lah. So kita akan bagi peluang kepada Puan Zina, so kita bagi platform yang sama, Zoom, cuma betul ni lah, kita akan buat secara online. So masing-masing ada datang daripada Melaka ni rasanya. Okay, Puan, nanti kita tengoklah macam mana diorang akan join ke channel. Okay, Puan Zina?
Boleh panggil saya Dr. Azlina lah sebab saya by profession saya ada doctorate. Ah, Cikgu nanti kan orang salah faham saya tak ngajar sekolah. Saya tak kisah okay. saya panggil cikgu tapi nanti orang salah faham ingat saya cikgu sekolah. Nanti dia cakap ni cikgu tak ada daftar. Saya masa saya mengajar sebab kan kita ada lesen kan untuk mengajar universiti ke mengajar Ah, sekolah kan. Jadi saya tak nak disalah anggap sebab saya berlesen untuk mengajar pengajian tinggi bukan untuk pengajian, tapi untuk tuition tambahan saya insya-Allah tak ada masalah lah sebab bendanya sama cuma lagi mudah. Maksudnya untuk pengenalan dia orang boleh tengok dari bentuk mudah sampai ke bentuk kompleks. okay. So kepada yang sedang melayari ataupun sedang tengok live Facebook Cikgu Mimi ni, okay, so kita ada seorang lagi Twitter untuk mengajar biologi lah. So siapa yang berminat untuk join kelas online biologi, so kita akan buka kelas biologi insya-Allah bulan depan. Boleh Cikgu Azina? Dr. Azina? Ya, boleh insya-Allah. Okay, baik. Alhamdulillah. So, okay. So, yang ni saya terangkan berkenaan dengan matematik untuk percukaian. Okay, kita ada perbezaan antara taksiran cukai bersama dan juga taksiran cukai berasingan lah. So, nanti kalau dah besar nanti bila dah bekerja kan semua. So, macam mana kita nak buat taksiran cukai walaupun kita dah berkahwin, sila buat cukai berasingan. So dia lagi dia kurang membebankan lah. So lagi bagus sebenarnya dia buat cukai berasingan. Okey. Baik, so ni adalah cukai jalan. Okay. So jalan ni adalah jadual yang kita ada dekat dalam buku teks. Kalau kita tengok dalam buku teks ada dia punya dia punya kadar mengikut capacity engine. Tapi ni just kadar-kadar progresif yang standard lah untuk Semenanjung. Okay. Ini untuk cukai motosikal lah. Ini spesifik. Okay. Untuk di Semenanjung dan di Sabah, Sarawak. Okay. Cukai berjalan ni dia beza sikit antara kenderaan beroda 4 dan juga roda 2. Itu motosikal lah. Okay. So biasa kalau motosikal capacity engine dia tak adalah sampai beribu-ribu cc. Dia paling tinggi pun 800 cc. Yang macam motor Harley Davidson tu mungkin ada lebih sikit kot. Tapi kita tak belajar sampai ke tahap tu. Kita just sampai kepada motosikal berkuasa tinggi, iaitu exceed sampai 800 cc capacity engine dia. Okay. So kat sini ada beberapa tangga dia. Iaitu kalau motosikal capacity engine dia kurang daripada 150. Biasanya cc yang 150 ni macam contoh Waisuku. Biasanya kalau awak SPM, student SPM mesti tahu Waisuku apa kan? Yamaha Waisuku. So Waisuku tu bermaksud dia stand for ni lah 150cc capacity engine dia. So that mean kat sini apa? Kadar cukai jalan yang dikenakan kepada pemilik motosikal tu RM2 je. Cukai jalan dia RM2 je. Untuk Sabah dan Sarawak dan juga Semenanjung. Waisuku Okay. So ada yang lagi besar. Contohnya kalau kita gunakan skuter. Skuter ada juga sampai cc sampai 200cc. Okay, 200cc. Mungkin untuk Semenanjung dia kena bayar RM30 dan untuk Sabah Sarawak kena bayar RM9. Dia murah sikit lah kat Sabah dan Sarawak. Okay, tapi juga dekat Semenanjung dia kena bayar RM30 untuk skuter berkapasiti tinggi lah. Skuter biasanya tak adalah sampai 150. Okay, skuter yang jenis yang besar lah. Kalau kita tengok kat jalan raya tu, ada skuter besar tu, biasanya kapasiti engine dia dalam 200 ke 250 cc. Okay. Kalau 250 ke atas tu kebanyakan motor-motor motor-motor berkuasa tinggi.
Macam Harley Davidson apa semua kan, motor yang kalau siapa kenal dulu Awi kan, Rock, so semua pakai motor berkuasa tinggi, so semua sisi-sisi dia tinggi, sebab tu dia panggil motosikal berkapasiti tinggi. Okay. Lagi motosikal untuk ni, peronda jalan raya, polis trafik kan, yang pakai baju warna putih, seluar hitam, itu berkuasa tinggi lah. So sisi dia agak tinggi, tapi untuk government punya assets, dia akan lain sikit lah, dia punya cukai dia, berbeza sikit cukai dia. Okay. So itu sedikit sebanyak mengenai sisi-sisi atau jenis-jenis motosikal yang ada kat Malaysia ni. Okay, kalau ada banyak lagi yang awak tahu pasal motosikal tu, boleh share dekat sini. Siapa yang nak share, dia pakai motosikal apa dekat sekolah, pergi sekolah ataupun pergi mana-mana lah. Sebab cikgu tahu kebiasaannya budak tingkatan 5 dah ada yang ada lesen motor. Sebab masa umur 16 dia dah boleh ambil lesen motosikal. So siapa dekat sini yang ada motor sendiri? So boleh share kat sini, share kat chat. Siapa dah ada motor? Jenis motor apa yang awak ada? Maksudnya budak lelaki dah ada banyak motor ni. Okay. Lepas tu kita ada cukai kenderaan 4 roda. Okay. Okay, cukai 4 roda ni biasanya kereta, MPV, apa lagi? Kita ada Honda kan, sedan. Dia ada jenis-jenis, MPV, sedan, kita ada pickup, okay, kita ada 4-wheel, 4x4 kan, kita nama 4-wheel drive. Okay, kita ada banyak lagi jenis-jenis kenderaan 4 roda ni. So ini adalah dia punya kadar cukai dia lah. Tapi biasanya kat sini untuk 1,400 hingga 1,900 ni, RM90 ni, ini adalah untuk sedan. Sedan maksudnya apa? Sedan ni kenderaan 4 pintu, tapi kapasiti penumpang dia tidak melebihi 4 orang. Okay? Itu sedan. Dia penumpang dia tidak lebih 4 orang. Sedan. Kalau MPV dia boleh sampai 7 orang kan. Kapasiti maksimum dia 7 orang. Tapi kalau untuk sedan dia 4 orang saja. Beza dia, kalau sedan RM90, kadar cukai dia, kadar cukai jalan dia RM90, tapi kadar cukai untuk MPV dia hampir RM120. Cikgu tak pasti. Yang cikgu dapat terima RM120. Okay. Tapi kalau awak pergi tengok pameran kereta kan, dia akan tulis kat situ berapa nilai on the road, cukai dah siap dengan cukai jalan kan. So awak tengok cukai jalan dia berapa. Biasanya kalau sedan yang 1,400 hingga 1,600 RM90. Kalau MPV 1,400 hingga 1,900 kita dalam RM120. So boleh check dululah dekat pengedar-pengedar kenderaan kat sini. Okay, ni jenis-jenis kereta. Kereta ni awak tak boleh dapat lagi lah sebab awak tak ada lesen. Nak menggunakan, nak tanya ayah boleh lah. Okay, boleh tengok lesen cukai dia macam mana. Okay. So biasanya untuk lesen kereta kena 17 tahun kan. At least kurangnya 17 tahun. Kenderaan 4 roda ni. Okay. Alright. So hitungkan ni dia punya cukai jalan dia untuk motosikal. Ini spesifik motosikal Okay, jadi kita buat betul kenderaan beroda 4. Okay, untuk motosikal kapasiti je dia 1,200 cc dan dia di Selangor. Okay, untuk motosikal 1,200 Selangor.
Okey, 1200 kat mana? Dia melebihi 800 cc. So kalau 800 cc dekat kawasan Semenanjung, dia kena bayar berapa? 350 sahaja. So dia kena bayar kat sini RM 350 ringgit. Okey, 350 ringgit. So untuk kapasiti enjin 1080 cc di Sabah. Di Sabah. Sabah berbeza sikit lah. Sabah dia punya tu RM42. Dia murah sikit kalau kat Sabah. Okay, kapasiti enjin dia RM RM42. Murah. Sebab apa? Dekat sana satunya jalan dia masih belum belum develop dengan bagus lagi. Masih lagi jalan kampung. Jalan highway tiada. Dia masih dalam pembangunan lah. Pen Borneo kan. Sekarang kita tengah buat Pen Borneo. Okay. So Pen Borneo tu akan jadi highway terpanjang atau terbesar di Sabah dan Sarawak. Dia menghubungkan daripada Kuching sampailah ke Kota Kinabalu, insya-Allah. Lepas ni kita nak pergi daripada Kuching, orang Kuching nak pergi Sabah dah tak perlu dah naik flight. Naik ni je, naik kereta je. Terus zoom naik Pen Borneo. Highway Pen Borneo kan. So sebab tu dia punya cukai jalan dia murah dekat Sabah dengan Sarawak ni. Sebab dia punya kondisi jalan dia. So kita faham dia kawasan dia masih masih dalam proses pembangunan. So alhamdulillah kerajaan akan teruskan lagi proses pembangunan dia untuk pastikan Sabah Sarawak tidak terpinggir dalam pembangunan di Malaysia. Okey. Okey, so kita tengok yang punya kapasitinya 420 cc di Sarawak pula. 420 cc kat Sarawak, 420 antara 251 hingga 500. RM30. Weh, kalau duduk Sabah Sarawak RM30 murah tu. RM30 saja. Okey. So yang last 150 cc di Johor. So 150 cc mana-mana tempat yang ke bawah adalah RM RM2 je. Either duduk dekat Sabah ke Sarawak ke ataupun duduk dekat Semenanjung, harga dia tetap sama. RM2. So tak adalah lebih-lebih kan. Okay. Ini jenis-jenis cukai jalan untuk motosikal sahaja. Sekarang kita akan pergi kepada jenis kenderaan 4 roda lah. So 4 roda dia ada spesifik sikit dia punya pengiraan dia. Okay, 4 roda. 4 roda kita tengok enjin dia 1825 cc di Sarawak. Okay, 1825 cc di Sarawak. Tengok kereta 1825 di antara 1801 hingga 2000. Okay, tengok dekat Sarawak. Okay, kat Sarawak sini dia punya kadar asas dia 224. Dan setiap cc yang melebihi daripada 1800 dia kena tambah, dia kena darab dengan 25 sen. Dekat sini ada 25 sen kan tambahan. So dekat sini macam mana kita nak buat? Okay, 224 tambah dengan okay 1800 ada tambahan 25 kan. 25 darab dengan 0.25 sen. So kita akan dapat cukai dia tambahan lah kat sini. Itu 224 tambah dengan 25 darab dengan 0.25. So kita akan dapat RM230.25. RM30.25.
Right. Tengok kepada capacity engine. Kalau ada penambahan, kadar progresif dia panggil. Kadar progresif kita kena darabkan dengan CC selebihnya. Okay. Okay, kita tengok capacity yang kedua di Negeri Sembilan. Dia menggunakan kereta dengan kapasiti 1570 cc. Biasanya 1570 cc ni kereta-kereta jenis Saga. Okay, Saga apa lagi? 1570 ni Myvi, boleh. Tapi dia 1.5, 1500. Okay. Tapi sama rate dia sama, 1570, iaitu di antara 1401 hingga 1600. So maksudnya kadar dia adalah sebanyak RM90 sahaja. Okay, RM90. Dia tak ada kadar progresif. So kalau tak ada kadar progresif, kita just bagi je RM90. Okay. Unless kalau ada kadar progresif, then baru kita kena buat lah. Okay, untuk capacity engine 1950cc di Perak. Okay, di Perak. Okay, so di Perak 1950. 1950 di antara 1801 hingga 2000. So kalau kita tengok kat sini, dia punya kadar asas dia 280. Dan cc selepas 1800 kena tambah 50 sen. 50 sen. So dekat sini kita boleh buat okay, 280 tambah dengan 150 darabkan dengan 0.50. Okay, 150 sebab 1950 tolak dengan 1800. So kita dapat 150 cc lah lebih dia. So lebih. So kalau kita darabkan dan tambahkan, so kita akan dapat kat sini 150 darabkan dengan 0.5 tambah dengan 280. So kita akan dapat 300 RM, 355 ringgit dia kena. RM 355 ringgit dia kena. So untuk capacity engine Su80 ni dengan Sabah pun sama, cara yang sama. Awak boleh tengoklah kadar dia. Ni cikgu bagi sebagai homework lah. Okay, so boleh kirakan berapa awak dapat. Terus siapa nak test, nak kira, boleh. Berapakah dia punya kadar cukai yang dikenakan? Okay, 1080 cc di Sabah. Kita cuba buat kat sini. Apa cukai dia? So kalau kita tengok sini, dia 1080 adalah antara 1001 hingga 1200. Dia hanya ada kadar asas saja. Kadar progresif, dia tak ada tambahan apa-apa charge. So maksudnya dia ada RM44 sajalah. So RM 44 ringgit sahaja. Okay, simple kan dia ni. Cuma kita kena tahu tengok jadual lah. Jadual akan dibagi dalam exam. Okay, kalau tak bagi pun dia akan bagi jugalah. Takkanlah tak bagi kan. Dia akan bagi untuk bantu awak nak kira kadar progresif tu. So dia tak adalah sekejam mana yang awak kena hafal semua. Tak ada. Dia akan bagi. Okey, baik. So ini adalah cukai pintu, cukai tanah dan cukai jualan. Tapi cikgu akan bagi contoh untuk cukai pintu dengan cukai tanah je lah. Okey. So kat sini kita ada cukai pintu.
Cukai pintu dia nak kira diberi anggaran sewa sebuah rumah, lengkapkan jadual berikut jika kadar cukai pintu di kawasan itu ialah 8.8%. Kena kira lah. Untuk nilai tahunan dia berapa kan? Nilai tahunan dia sewa bulanan sesebuah rumah adalah katakan 400. Okay. Darabkan dengan 12, kita dapat 4,800. Itu nilai tahunan. Okay. So, cukai pintu tahunan dia adalah sebanyak RM422.40 sebab kita darabkan dengan 8.8%. Okay. Kebiasaannya, cukai pintu ni dia akan bagi untuk setiap setengah tahun. Okay, setiap 6 bulan sekali. Dia akan buat kiraan 6 bulan sekali. Okay. So, RM422.40 bahagikan dengan 2. So, setiap 6 bulan pertama kita dapat RM211.20 untuk pembayaran cukai pintu. Okay. Boleh tak dapatkan cukai pintu jika anggaran sewa dia adalah RM1,250. Okey, RM1,250. Berapakah cukai pintu yang akan dikenakan ke atas pemilik bangunan tu? Okey. So kalau kita tengok sewa dia, nilai tahunan dia kita akan dapat 1,250 darabkan dengan 12 dulu. So 1,250 darab 12. So kita akan dapat RM15,000. Okey, sewa bulanan dia. Okey. So cukai pintu setahun kita darabkan dengan 8.8% lah sebab kita declare kat situ kawasan dia 8.8%. So 15,000 darab dengan 8.8%. So kita akan dapat RM1,320 untuk cukai pintu dia. Okay. Untuk setahun bukan sebulan setahun. So kalau setengah bulan just bagi 2 lah. 1,350 bahagikan dengan 2. So kita akan dapat untuk setengah tahun dia just bayar RM660 sahaja. Okay. RM660 saja. Okay, ini just macam mana kita nak dapatkan kadar cukai pintu yang dikenakan ke atas pemilik bangunan. Okay. So nanti bila awak dah besar, nanti dah bekerja, dah nak memiliki rumah, okay, nak beli rumah, so ini ilmu dia, ilmu pasaran hartanah. Awak kena tahu cukai pintu tu macam mana. Sebab tu silibus ni dimasukkan masa SPM. So dia nak beritahu kesedaran, rupanya selain daripada kita kena bayar
installment rumah, kita kena bayar juga cukai pintu. Okay. Dan juga satu lagi kita ada cukai tanah. Cukai tanah. Okay, cukai tanah pula diambil kira berdasarkan kepada keluasan tanah tu per meter persegi. Ada yang gunakan kaedah per kaki persegi. Tengok kepada majlis perbandaran dia ataupun majlis daerah masing-masing lah. Kebiasaannya dia akan ambil per meter persegi untuk standard unit. Okay. Tapi kadang-kadang ada yang masih menggunakan standard yang lama. Dia menggunakan keluasan dia dalam kaki persegi. Square feet. Square feet, kaki persegi. So kita kena darab. Ini just darab yang biasa je. Okay. So contoh kita kat situ kita ada 150 meter persegi. Okay, 150 meter persegi. So untuk kadar cukai dia bagi setiap meter persegi adalah sebanyak 50 sen. So just 150 darab dengan 50 sen, kita dapatlah RM75 setahun. Dikenakan ke atas pemilik ataupun tuan tanah tu. So tuan tanah Kedaung tu kena bayar lah sikit kan. Tuan tanah Kedaung yang dalam cerita P.Ramlee tu, tuan tanah Kedaung. So kenalah bayar cukai tanah je. Walaupun awak tak ada rumah kat situ, kat tanah tu tak ada rumah kan. Kalau ada rumah kena bayar cukai pintu dan cukai tanah tu penting. Sebab awak pemilik tanah tu. Kita tengok soalan nombor 5, nombor yang B ni, itu 185 meter persegi ni dengan kadar dia 92 sen. Okay, so 185 darabkan dengan 0.92, so kita dapat dia lah RM170 20 sen. Okay, RM170 20 sen. Tu cukai yang dikenakan untuk setahun. Setahun. Quit rent nama dia. Dalam bahasa Inggeris dia panggil quit rent. So kalau quit rent ni maksudnya cukai tanah. So siapa mak ayah ada tanah, so dia biasa akan kena bayar cukai tanah. Okay. Tapi biasanya kalau tak ada tanah, dia akan, kalau macam kita memiliki rumah rumah taman kan, rumah taman ataupun rumah pangsapuri, flat, ataupun rumah kondominium. Dia punya kadar dia berbeza sikit lah. Okay. Dia tak panggil quick rent ni sebagai cukai tanah. Dia panggil sewa tapak. Quick rent juga, tapi dalam bentuk strata ni dia panggil sebagai sewa tapak. Cukai pintu. Cukai pintu. Sewa tapak. Dia ada sewa tapak tu dia sama macam cukai tanah ni. Okay. Siapa yang ayah dia ataupun mak dia dah ada memiliki rumah kondo ke apa semua, dia ada cukai-cukai lain dia. Ada cukai tanah, ada cukai pintu, termasuklah cukai pendapatan yang terpaksa setiap tahun awak kena bayar tu. Okay. So itu adalah komitmen kita. Kita nak bagi kepada kerajaan untuk pastikan pembangunan infrastruktur, kemudahan hospital, apa lagi, pendidikan, semua, kesihatan semua ada, dan keselamatan negara tu. Semua akan digabungkan, duit-duit tu akan digabungkan untuk untuk kita peruntukkan membangunkan infrastruktur. Internet, apa semua di bawah cukai. So tanpa cukai, sebab tu orang cakap kalau kita pergi kat overseas, kalau kita tengoklah kat overseas lah kan, cukai yang dikenakan, cukai pendapatan saja lebih besar daripada cukai pendapatan kita. Sebab apa? Semua kemudahan ada dah kat situ. Nanti lama kelamaan mungkin zaman awak nanti bila awak dah bekerja semua, dah awak ada anak semua, kemungkinan cukai dia lagi tinggi. Sebab apa? Semua kemudahan dah ada kat situ. Okay? So, macam kat luar negara,
dia punya tax sangat-sangat tinggi. Okay, cukai jualan tu cikgu tak nak terangkan. Awak dah tahu. Just biasa je. Okay. So kita habiskan kelas kita dengan quote ni. Your best quote that reflect to your approach is one small step for man, one giant leap for mankind. Okay, ni kata-kata daripada Neil Armstrong. Okay. So kita dah habis dah betul bab percukaian. Okay. So boleh tak on kan kamera tu. So cikgu nak ambil gambar semua-semua muka-muka ni. Nur Fatin, Ariza Malik, Nur Nabila, Izzah Alisa, Amirul Afiq, anak Puan Azlina ya? Bukan anak Puan Azlina, anak Akak Azlina. Kawan saya. Ada Nesh Mochi. Boleh tak on kan kamera ni? Okey, baik. Alright. Sampai di sini saja. So kita jumpa lagi. Oh, PC tak ada kamera. Okey, tak apa Amirul. Okey.